Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk anda-anda semua. Moga anda semua sihat walafiat. Hendaknya, saudara. Apa khabar saudara Azrul Jalil, saudara Syah Ibrahim, saudara Pembalasan Masyar? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Syarul Azam juga selamat malam. Cuma saya selalu ingatkan, jangan lupa saudara like, share dan subscribe ya. Saudara Joka, Puan Aminah, Kak Minah, orang Terengganu, apa khabar? Saudara Ramli Karim, Waalaikumsalam. Daripada Keluang ya, saudara Yusof Awang, terima kasih daripada Tanah Merah, saudara Zack Zul, saudara Syam Nazri ya, saudara Marabiyah Abdullah, Muhammad Hashim Muhammad Din daripada Pahang Kemayan, saudara Haspre, Muhammad Radhi, saudara Izwan, Puan Hamidah Kamat. Begitu juga teman kita Puan Nuraini Adnan, saudara Hazrul Aidi, Madam K, saudara Muhammad Ismail Ramli, teman di Instagram. Ya, saudara jangan lupa subscribe juga di Instagram, di Facebook, serta di TikTok. Siapa TikTok ni ada anak saya dia buat TikTok untuk saudara. Puan Hamidah Kamat, apa khabar? Laju betul lagi ni. Puan Ibjah, saudara Muhammad Basri, saudara Azizi Ali. Itu juga saudara Azhari Tok Kaya, Yaya Armen di Instagram. Hari ni tak segar sikit. Nak buat macam mana, saudara? Cuaca. Alahan cuaca sedikit, saudara. Bila saya tekan kan laju pula tak dapat tengok yang mana. Saudara Abu Nem, saudara Ahmad Kamal, saudara Jafri Abdullah, saudara Basirun Wahab, saudara Puan Mira Harun, Zainal Omar, Yusuf Ishak. Itu juga dia kata from Typing with Love. Saudara Mustafa, salam daripada Kelang katanya. Saudara Muhammad Syaril, Puan Suraya, Cik Long. Ini teman kita di Instagram. Saudara Saddam Hussein. Nama staff. Layan bola. Malaysia lawan mana tu? Malaysia lawan tak tahulah saya. Puan Sarimah, Saudara Muhammad Syafri, Muhammad Harmi, Saudara Abu Seman Hashim, Puan Rosani Kurungut. Apa khabar anda semua? Itu juga dengan Saudara Azizam, Saudara Zul Masyar, Azizam, ya, Saudara Joka Karim, teman kita Saudara Muhammad Salim Mat Hashim, Nordin Putra, Roza, Clement Sipang. Saya ingat Clement Sipang ni Sabah mungkin ya. Saudara Rashid Mustafa. Itu juga dengan Akar Bakau. Yang Mulia Daeng Muhammad. Terima kasih. Saya rasa ini kalau Daeng ni daripada Brunei ya, saudara. Baik, saudara, yang mana yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Ya, saudara Asyikah, Puan Syarifah Hafifah, kerana ramai sangat, laju sangat, mencungap juga ya Puan Norma. Saya nak santun satu-satu, saudara Mudim Kelantan. Dan saya harus mulakan dengan pencerahan seperti biasa, saudara. Hari ini hari Khamis. Hari Khamis, malam Jumaat, malam Seribu Rahmat. Elok kalau boleh, lewat nanti sepertiga malam kita bangun untuk sama-sama kita solat. Saudara, kita solat tahajud, kita berdoa pada Allah SWT supaya segera menyelamatkan keluarga kita, negara kita, warga bangsa kita, saudara. Kita sebagai insan biasa di dunia ini hanya mampu untuk mendatangkan pada Allah SWT, saudara. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-918. Bagaimana saya katakan selalu, saya sentiasa menghitung hari berhubung dengan COVID-19. Dah 918 hari dah COVID-19 ni melanda negara kita. Hari ini tanggal 22 September. Laporan yang saya terima daripada Saudara Jamil Idris, begitu juga dengan Saudara Rio yang bertugas di Sri Melaya, katanya ada peningkatan. Kerana kemarin 1667. Tapi semalam dia meningkat kepada 2,111. Menjadikan jumlah yang terkumpul sudah pun meningkat pada 4,800,000
823,975. Bagaimanapun, saudara, laporan yang saya terima bahawa rawatan daripada Kementerian Kesihatan berjaya menyembuhkan sekitar 4,762,318 warga kita yang dijangkiti virus corona. Artinya, saudara, saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan yang tidak henti-henti berusaha untuk memutuskan jaringan ini, saudara. Cuma agak sedih sebab semalam ada 6 kematian. Sebab itu saya sentiasa mengingatkan anda, jaga kebersihan diri, jaga keluarga kita, lakukan penjarakan sosial supaya dapat kita memutuskan jaringan virus corona, saudara. Keseluruhan laporan yang saya terima, terdapat 11 buah negeri meningkat. Sebab kemarin dulu dia turun. 3 hari lepas tak ada jangkitan langsung. Tapi semalam terdapat jangkitan di 11 buah negeri, saudara. Cuma yang susut di 5 negeri saja. Perak terus meningkat kepada 216 jangkitan, yuk. Apa ham ni kema? Abang Tebin orang Perak nanti, yuk. Jadi jagalah diri kita, jaga kebersihan. Selangor juga meningkat kepada 608 daripada 358. Di wilayah Persekutuan turut meningkat daripada 319 kepada 474 jangkitan. Begitu juga di Sabah. Tapi Sabah disusut. Cuma angkanya 152 jangkitan semalam. Begitu juga dengan di Sarawak. Walaupun susut, tapi jangkitannya masih pada angka 102. Itulah 5 negeri yang masih lagi mengalami jangkitan virus corona ataupun COVID-19, angkanya di atas 100. Lain-lain negeri masih lagi terkawal di bawah 100 jangkitan. Jadi saya harap, sebab hari ini dia masuk hari ini 21 September sudah 40,787 kes jangkitan. Saudara, 21 hari bulan lepas 102,000. Bulan ini 21 September, jumlah terkumpul untuk bulan ini saja adalah 40,787. Saudara, berhati-hati, jaga kebersihan diri kita, saudara. Baik, kita masuk segmen e-commerce. Saya minta izin pada teman-teman, saudara Zul, saudara Anak V, saudara Azhar Ahmad, seketika, tak lama pun, dalam 2-3 minit, untuk saya memberi pencerahan dalam segmen e-commerce. Sebab berniagalah tuan-tuan. Teman-teman semua eloklah berniaga. Kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia memasarkan bakurnya. Macam kemian bila dibakar harum semerbak rumah. Juga minyak wangi daripada tanah Arab. Di mana minyak wangi ini tanpa alkohol, berasaskan kepada kayu gaharu. Memang segarlah kita, saudara. Saya yang tak berapa sihat ni pun segar sedikitlah bila memakai aroman minyak wangi Amir Al-Quds, saudara. Dan Azhar juga masih memasarkan gula O. Ini untuk memastikan kandungan gula dalam badan kita ni dapat dikurangkan. Sebab gula O ni tak ada kalori, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, maka bolehlah anda menghubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300 juga untuk mewawarkan produk saya. Tapi kalau berhubung Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Rasa sedap, harga masih lagi harga lama, walaupun harga daging meningkat dan harga barangan terus meningkat, tapi dia masih memasarkan pada harga yang lama. Berapa saya tak boleh tahu, hubungilah Siti Farehah di talian 017-711-4300. Saya tak boleh bagi tahu harganya sebab itu perjanjian saya dengan Facebook. Kalau nak sebut harga dan sebagainya, kena masuk segmen iklan pula, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, bolehlah memesan daripada Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan daripada luar negeri, kiwi, cherry, anggur, apple dan sebagainya. Harga di bawah harga di pasar dan buahnya gradenya AAA. Dan paling penting, buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah saudara. Ini untuk di Lembah Kelang saja, saudara. Sampai itu jangan lupa makanan kegemaran saya, popiah sira. Lady Maria memang sedap, mengasyikkan, harga mampu milik, murah, tak mahal mana pun. Saudara,
rangup, manis, pedas, hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Harga memang mampu milik. Murah, saudara. Dan akhir sekali, iaitu produk-produk kosmetik wanita. Yang ni, produk ini adalah mesra wudu. Itu kalau kita ada semayang pun tak membatalkan semayang. Artinya tanpa alkohol. Harga juga mampu milik. Di samping itu terdapat juga produk-produk makanan. Susu, makanan segera dan sebagainya. Dan jika anda mahu berniaga di kawasan anda, anda boleh menjadi ejen di kawasan anda. Boleh hubungi tim Nuraisha di talian 018 279 4288. Hubungi. Siapa? Saya kata telefon saja 018 279 4288. Maka anda akan dijawab oleh tim syarikat Nuraisha ini untuk mereka yang mahu berniaga ataupun memesan bahan-bahan kosmetik dan sebagainya. Saya tak boleh menceritakan lebih daripada itu kerana kalau lebih nanti masuk segmen iklan. Saudara? Baik, terima kasih atas kerjasama anda. Apa khabar saudara Zul? Popiah Sira, Lady Maria. Jenoru Ishuyamu. Siapa ni lah Jenoru Ishuyamu? Saudara Mat Isa Jasin. Ya? Begitu juga saudara Ahmad Awang. Baik, saudara. Kita mulakan juga dengan naluri kehidupan. Ini penting untuk menjadikan amalan kita, panduan kehidupan kita, saudara. Kerana daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang berjauhan, melainkan malaikat akan turut mendoakannya pula. Dan bagimu kebaikan yang sama. Artinya kalau kita mendoakan kebaikan saudara kita sama Muslim, maka para malaikat juga akan turut mendoakan kesejahteraan kita, saudara. Hadis ini adalah hadis sahih dari Ihya Kutub Arabiyah. Statusnya hadis sahih, saudara. Kerana antara adab persaudaraan dan dalam kita nak menjaga ukhuwah sama kita, ialah untuk mendoakan kebaikan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Bukan untuk mendoakan keburukan. Bukan untuk menabur fitnah, tapi mendoakan kebaikan mereka. Ya, akhirnya mereka juga akan mendoakan kita ketika berjauhan. Samping itu, saat itulah malaikat juga akan mendoakan kesejahteraan kita, saudara. Kerana doa seorang kepada sahabatnya kita berjauhan adalah mustajab. Seperti mana hadis Rasulullah SAW daripada Safwan bin Abdullah, bahawa baginda Rasulullah bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya secara berjauhan, itu tanpa pengetahuannya, adalah mustajab. Di kepalanya, itu yang berdoa itu terdapat malaikat yang diwakilkan kepadanya. Setiap kali dia berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang diwakilkan itu akan berkata, amin, dan bagi engkau seperti itu juga. Jadi apa yang kita doakan, kalau kita doakan teman-teman kita murah rezeki, maka insya-Allah malaikat juga berdoa, memohon pada Allah SWT supaya kita juga dilimpahkan rezeki. Kita berdoa pada Allah, tapi waktu yang sama kadang-kadang kita lupa saudara-saudara mara kita, saudara. Doa seseorang kepada saudaranya yang tidak ada di sisinya tidak akan tertolak. Ini hadis Al-Bazar. Oleh itu, saudara, marilah kita sama-sama mendoakan untuk kebaikan para sahabat kita, saudara kita, saudara. Jangan lupa untuk sentiasa berdoa kerana kita adalah hamba Allah. Lain tak ada, milik kita. Kita ini milik Allah. Dia menentukan segala-galanya. Bila kita berdoa, insya-Allah, moga-moga doa kita diterima. Saudara, Saudara Rahman, Saudara Makzin Hilmi, Saudara Azli, ya, saudara di Instagram. Begitu juga Saudara Mar Hakim, Mudin Kelantan. Terima kasih. Saudara Mat Faridun Tukiman. Di mana tak ada sebut pun. Ya, saudara. Saudara Zamil Ibrahim. Apa khabar, saudara? Moga anda sehat. Saudara Zamri Ibrahim. Saudara Sujaimi. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata, saudara. Ini kiriman daripada Datuk Syed Ali. Katanya, setiap kali kita berhadapan dengan musibah dan mendekatkan dirimu dengan Allah, maka jauh lebih baik daripada kenikmatan yang membuatkan anda berjauhan dengan Allah. Jadi artinya, saudara, kadang-kadang bila kita ditimpa musibah, kita mengalami
kedukaan. Jadi waktu itu kita berdoa, rasa kita lebih dekat dengan Allah. Jauh lebih baik daripada kita menikmati kenikmatan tetapi kita berjauhan dengan Allah. Ingat saudara, kata-kata mutiara, terima kasih Datuk Syed Ali yang juga turut menghantar kiriman kepada saya untuk kita perkongsian kita bersama saudara. Saya lain tak ada. Saya cuma sering mengingatkan pada teman-teman dan lebih-lebih lagi pimpinan negara supaya janganlah pimpinan negara berbelanja wang tanpa had. Itu wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang negara akan muflis. Ya, saudara Puan Maznuah, Cik Mat, Sajid Put, ya, saudara Man Kidal. Sama-samalah katanya kita mendoakan kesembuhan Datuk Seri Najib Razak. Ya, kita berdoa sama saudara. Saudara Puan Nurliza, saudara Mat Sepana Jaya, warga cinta damai, tetap terbaik. Terima kasih ya saudara Azizi Muhsin. Ya, saudara. Baik. Bicara kita malam ini, saudara, adalah sengketa tanpa noktah. Ini yang kita sedihkan. Kita masih lagi bersengketa bersama umat. Bukan nak memikirkan soal bagaimana nak membangunkan negara, tapi lebih kepada sengketa untuk saling benci-membenci antara satu sama lain. Ini yang kita sedihkan. Tapi bagaimanapun saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan saya, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, pergi ke darat memasang jerat, sempat memetik selimau purut. Orang korporat, orang keparat, masuk politik mengenyang perut. Jadi berhati-hati saudara. Kalau orang korporat ni dia masuk politik ni, mereka lain tak ada matlamatnya untuk mengenyangkan perut mereka. Kita carilah pemimpin yang benar-benar berjiwa rakyat. Itu pandangan saya. Saudara M. Hairi, saudara Ghani Mat, saudara Nasir, saudara Hafizal Jaini. Ya, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, gula Melaka dalam takung, manis pengat, ikut semahu. Orang suka berkong kali kong, jangan ingat orang tak tahu. Dia kong kali kong ni banyak banyak muslihat. Saudara. Itu yang saya suka pantun Pak Nazir ni, kadang dia bagi menjelaskan. Takung tu maksudnya bencana. Semahu tu maksudnya ikut kata hati dia saja. Saya. Terima kasih Pak Nazir. Semoga anda sihat di Perlis. Ya, saudara. Saya juga awal pagi tadi menerima pantun kiriman saudara Nordin Malik. Seorang anak muda yang berjuang. Dalam perjuangan ini memanglah ada orang tak suka. Ada orang kata dia macam-macam. Memang saya tahu saudara Nordin Malik sekarang ni menghadapi masalah kewangan dan sebagainya. Tapi itu tidak menghentikan usahanya untuk mendidik anak bangsa di sektor pertanian dalam segmen food dipanggil food crisis ni. Jadi bila berusaha pergi ke Johor, bila berada di Perak, di Negeri Sembilan, bukan kena bayar pun, bukan dapat bayaran pun, jadi terpaksa lah. Saya bersimpati sebab semalam ada teman bertanya pada saya, apakah ada gaji dan sebagainya. Jadi saya melihat dia melakukan kerja-kerja itu dengan keadaan yang begitu menyedihkan sebenarnya. Tapi demi perjuangan untuk anak bangsanya, dia teruskan juga. Saya bersimpati dengan saudara Nordin Malik. Sebab itu katanya dalam pantun kiriman saudara Nordin Malik, lebat menghijau buah anggur boleh ditanam di Kuala Langat. Rakan berjuang, ramai dah gugur. Hamba bertahan dengan semangat. Itu katanya bahawa ramai kawan-kawannya yang berjuang bersamanya. Ramai yang akhirnya menarik diri untuk meneruskan perjuangan. Cuma dia sekarang ini bertahan dengan semangat yang ada. Matlamatnya adalah untuk memastikan warga bangsa kita dalam food security ini menanam sayur-sayuran dan sebagainya. Tambahnya lagi, orang Ukraine menanam gandum, bawa berdagang di waktu malam. Ekonomi dunia semakin merudum, nasib negara semakin kelam. Itu yang dikhawatirkannya. Saudara Nordin Malik, saya harapkan anda tabah. Orang nak kata apa pun katalah, teruskan perjuangan. Biasalah. Kita kadang-kadang bila orang nampak hasil tu, orang ingat kita dapat banyak. Saya dah mengalami macam-macam. Saya juga pernah mengadakan usaha-usaha sama, mengadakan macam-macam lah sektor perdagangan ini. Orang tak nampak, orang lihat kalau kita pakai kereta Mercedes, orang ingat kita banyak duit. Dia tak tahu yang kita cukup bulan memikirkan. Untuk tersadai di rumah, cari rezeki, cari duit, macam mana nak bayar. Saudara. Tapi itulah keadaannya. Saya mengharapkan teman-teman kita bersimpatilah. Saya rasa kalau hutang ini pasti akan dibayar bila sampai waktunya kita berkemampuan.
Saya juga kita berhutang sedangkan dengan Allah kita berhutang sawan hari. Tapi kalau kita tak mampu nak berhutang, nak buat macam mana? Bertabahlah saudara. Mungkin satu ketika nanti Allah beri rezeki balik. Macam mana kita mula-mula kehidupan. Dulu banyak duit. Kadang-kadang kelalaian kita. Saudara. Jadi pada saudara menudih balik, bertabahlah saudara. Saya malam ini nak membaca satu pantun gurindam. Saudara minta keizinan sebab ini ditulis oleh veteran tentera kita iaitu saudara Abdullah Mamat. Saya rasa elok saudara hayati pantun gurindam yang dihantar kepada saya dan tak panjang mana pun. Saudara. Kata saudara Abdullah Mamat, kami berkhidmat di zaman darurat, ramai dah terkorban, ramai yang cacat. Memanjang standby, tak kering keringat, nak tentukan negara aman selamat. Naik bukit mencanak-canak, pakaian rabak tersangkut onak. Pek pula berat bagai nak rak, silap langkah, booby trap terpijak. Saudara itu keadaannya tentera kita yang berjuang di perbatasan. Sebulan di kamp, 3 bulan di hutan. Anak membesar tanpa perhatian. Di arah berjuang mempertahan watan. Malangnya semua dah di luar ingatan. Sekarang lama sangat waktu itu yang mereka lalu. Ini beliau adalah veteran tentera saudara. Ini bukan untuk mengungkit. Cuma nak cerita seksa dan sakit. Veteran lama yang pencennya sedikit. Yang semakin tua dan hidup sempit. Sebab itulah veteran-veteran ini berjuang. Memohon agar keperhatian pimpinan negara. Santunilah mereka. Mereka pernah berjasa pada negara. Mereka tidak minta lebih daripada apa yang seharusnya. Jadi kami memohon pencen disetara. Dia minta supaya pencen itu disetarakan dengan mereka yang baru bersara. Deritanya kami yang lain tak merasa, sedangkan pencen rendah tak seberapa. Ya memanglah, pencen tentera ni tak begitu tinggi. Sekarang ni dalam keadaan ekonomi merosot, maka pimpinan negara harus memikirkan. Kepada kerajaan kami meminta diberikan keadilan yang sama rata. Tak bermakna bintang PJPN di dada, sedangkan kebajikan tidak terbela. Jadi apalah artinya anugerah itu dan ini sedangkan kebajikan mereka tidak terbela. Ya saudara Abdullah Mamat, saya turut bersimpati dan mengucapkan terima kasih kerana mengirimkan ini untuk kesedaran kita bersama. Untuk warga kita memahami kenapa veteran menuntut agar pihak kerajaan melakukan semakan supaya pencen mereka disetarakan, saudara. Baik, saudara. Sebelum saya meneruskan lagi pencerahan, sebelum menggarut lagi saya ni, saudara, saya perlu mengingatkan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam macam-macam channel dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga sebarang kiriman yang anda lakukan. Saya tak mampu untuk memantau kesemua kiriman maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini pencerahan politik, matlamatnya hanya sekadar memberi informasi. Dan kita berasaskan pada prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu paling penting sekali. Dan jika anda rasa tak puas hati, nak santuni, hantar kiriman, asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis, insya-Allah saya akan santuni. Sebab saya tak meredhakan. Saya tak rela ruangan saya ini dijadikan ruangan untuk kita berdebat dan memaki hamun sama sendiri. Kita santuni. Ukhuwah. Persahabatan sama ummah kita, saudara. Ya? Itu saya harapkanlah, saudara, menghayati selalu saya katakan. Sebab kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara. Suasana, cuaca, daripada pagi tadi sampai ke petang nampaknya mendung dan cukup suram. Saya tak tahu apakah bahasa alam yang mahu dinyatakan. Hujan, merintis, turun, tak banyak mana pun. Tetapi saya bimbang jika kita tidak berhati-hati, kalau hujan berterusan begitu, mungkin mengundang banjir. Jadi saudara-saudara yang tinggal di kawasan rendah, yang berhampiran dengan laut ataupun sungai, berhati-hati. Saya khawatir awal pagi selalunya air sungai besar meningkat, maka boleh melakukan banjir, saudara. Lain, saya belum dapat apa-apa laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca, saudara. Cuma yang saya nak santun di awal bicara, memanglah kita apa yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu
Itu yang harus diutamakan. Dan hari ini saya mendapat kiriman bagaimana titah Duli Yang Mulia Sultan Perak menyentuh soal penlibatan rasuah warga. Kerana amalan rasuah negara ini disifatkan berada pada tahap skala yang membahayakan. Ini berdasarkan pada teguran laporan Ketua Audit Negara yang secara berulang kali dan pelbagai penemuan dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara. Itu menurut titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Menurut titah baginda, semua pihak tidak boleh memandang ringan ataupun bersifat leka memilih untuk melakukan penafian dan memikirkan segala justifikasi bagi menidakkan kewujudan rasuah yang berada di hadapan mata. Jadi, titah baginda, semua pihak wajib bersifat berani mengakui berhubung realiti apa yang sedang berlaku. Itu amalan rasuah pada skala yang membahayakan dan dengan membuat teguran. Dan jika kita melihat berlakunya kegiatan rasuah. Ini kerana menurut titah baginda, perlakuan rasuah akan tumbuh melebar, subur membesar dan akhirnya lalu diterima sebagai norma sebelum meresap menjadi budaya yang akhirnya memusnahkan sebuah negara, bangsa apabila tiada kesungguhan membentras jenayah itu. Bilangan aduan serta rungutan yang dilaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah serta pelbagai agensi dan jabatan, subjek yang terkandung dalam surat layang, berita yang terpapar dalam media dan isu yang diwawarkan dalam media sosial hendaklah dijadikan cermin dan dianggap petunjuk pada situasi rasuah yang berlaku secara. Malah, titah baginda, jalan raya berlopak, longkang tersumbat, bangunan runtuh, bumbung bocor, pencemaran alam di sana-sini, penerokaan tanah haram, rumput dan taman tidak terurus. Masing-masing mempunyai bahasa tersendiri yang menyampaikan mesej akan standard tadbir urus yang sedang berlaku. Ini yang mendukacitakan di hati Tuanku Raja Nazrin. Selain itu, katanya, daripada 180 buah negara yang dilakukan penilaian oleh Transparency International TI, Malaysia jatuh daripada kedudukan 57 mencatat skor 52 pada tahun 2020 kepada kedudukan 62 yang mencatatkan skor 48 pada tahun 2021. Titah baginda Sultan Nazrin, penilaian keadaan rasuah yang wajib dilakukan secara jujur, ikhlas, objektif, berfakta, yang boleh jadikan bukti bahawa kita sangat serius mahu membendung, malah berhasrat mahu memerangi dan menghapuskan rasuah. Itulah harapan Duli Yang Mulia Tuanku. Ampun Tuanku, Patik hanya menyalurkan apa yang dititahkan oleh Tuanku. Patik rasa ini satu benda yang wajar setiap warga kita menghadamkan dan menghayatinya saudara. Cuma saudara, saya melihat hari ini apabila bekas adun UMNO Sungai Rapat, Datuk Hamidah Osman telah membuat laporan polis berhubung mesej yang tular di media sosial sejak 1-2 hari ini yang mereka memperlekehkan keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Kerana itu, beliau memfailkan laporan itu di Balai Polis Jalan Tun Razak semalam. Ya, kerana menurut Datuk Osman Hamidah, mesej itu seolah-olah memperlekehkan keadaan kesihatan Datuk Seri Najib. Saya sendiri dengar dalam live Raja Petra juga ada menyebut walau siapa sahaja pun rakyat warga kita ini, mereka sepatutnya mendapat hak untuk menerima rawatan jika sakit. Ya. Kerana itu Datuk Hamidah menggesa agar pihak polis menyiasat pihak yang bertanggungjawab menyebarkan mesej yang berniat jahat. Beliau bagaimanapun menurut Ketua Balai Polis Ampang, Farouk Ishak, dia kata pihaknya masih lagi belum dapat menghubungi Datuk Hamidah untuk merakamkan keterangannya. Kerana dan semalam pihak penjara telah pun memaklumkan bagaimana kedudukan Datuk Seri Najib yang telah dipindahkan ke Hospital Rehabilitasi Ceras HRC untuk rawatan dan pemerhatian pada Isnin selepas dirujuk ke HKL, Hospital Kuala Lumpur. Katanya bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan agar Datuk Seri Najib dibawa ke hospital untuk rawatan pada 12 September lalu.
Jadi banyak, saya melihat kawan-kawan kita daripada khususnya Rafizi lah, naik beberapa, mengata macam-macam lah. Kononnya ada rawatan istimewa lah, benda tak berlaku pun. Tapi sedangkan kita kena lihat, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjara dulu pun, beliau juga mendapat rawatan. Bukan tak dapat rawatan. Jadi masa itu kita tak bising pun. Kenapa bila sampai Datuk Najib ni semua orang bising? Ini saya hairan. Jadi berapa lama? Cuba tengok berapa lama Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang tempoh berada di penjara, bila tinggal di hospital. Malahan tular gambar bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk dalam satu bilik, ada TV dan teman-teman boleh datang. Ada gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Azmin Ali, keluarga datang melawat dan sebagainya. Dan kita tak pun bising. Jadi kenapakah bila kena pada mantan pimpinan UMNO, maka ini jadikan isu politik. Saya haraplah teman-teman, berhentilah kita buat kerja-kerja yang mengarut ni. Beliau setelah pun jatuhkan hukum penjara, biarlah penjara yang menguruskan. Jangan kita mewujudkan persepsi yang bukan-bukan. Kita negara cinta damai, saudara. Kalau kita sama kita berantakan, selalu lihat sendiri apa berlaku. Bagaimana mantan pegawai negara Tommy Thomas, beliau melontarkan perkataan-perkataan atau catatan yang saya anggap begitu resis. Sebab itu, Majlis Perundingan Melayu MPM meminta agar pihak polis dan kepimpinan tertinggi negara segera bertindak berhubung kenyataan Tommy Thomas yang dikhawatiri berbau resis dan perkauman, supaya ia tidak boleh dipermainkan sesuka hati, kerana perkara paling penting adalah keselamatan negara dan rakyat mengatasi isu politik. Jadi, menurut pengurusi Biro Politik dan Kepimpinan Majlis Perundingan Melayu, Saudara Syabuddin Embun, katanya pihak MPM membantah atas hujahan Tommy Thomas yang mengatakan bahawa kerajaan Melayu gagal. Yang membawa maksud kepada kerajaan pimpinan Melayu adalah tidak berguna ataupun useless, katanya. Menurut MPM, mereka memprotes kenyataan Tommy Thomas yang berbau perkauman, resis dan boleh padah kepada keharmonian negara kita. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa beliau tidak dapat membezakan antara ucapan politik yang matang, tapi beliau memilih untuk berhujah secara menyanggah kesalahan undang-undang demi memainkan isu resis dan perkauman. Jadi sebab itu, Majlis Perundingan Melayu mengingatkan Tommy Thomas dan rakan-rakan yang sekutu dengannya bahawa negara ini kita telah hidup aman damai dengan berbilang kaum. Jadi jangan cetuskan sebarang api perkauman. Saudara, dalam keadaan-keadaan begitulah saya lihat Tommy Thomas ni, dulu dia terbitkan buku yang mengatakan bahawa negara kita ini campur tangan politik dalam perundangan. Ini juga wajar. Katanya terdapat 19 fakta. 19 fakta yang sedang dikaji, yang sedang disiasat oleh pimpinan negara berhubung tentang kenyataan Tommy Thomas yang mendedahkan adanya kepincangan dalam sudut judiciary. Saya mengharapkan agar menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haiwan undang-undang dapat segera melakukan siasatan dan kalau boleh siasat semuanya. Kita tak mahu lagi rakyat melihat bidang kehakiman ataupun judiciary ini dipandang remeh oleh rakyat, saudara. Malahan, Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan supaya kita harus menolak sikap resis yang sempit. Kerana kenyataan bekas peguam negara Tommy Thomas adalah tidak bertanggungjawab dan tidak sensitif kepada masyarakat pelbagai kaum negara ini. Katanya kegagalan kerajaan Melayu itu yang ketika ini didominasikan oleh orang Melayu, malahan beliau memuji kerajaan PH pula, sedangkan kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan ditadbirkan juga oleh orang Melayu. Malahan lebih ramai mereka ini berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Apakah ini mahu dianggap sebagai lemah? Mereka ini bukan saja Melayu, dapat juga etnik India, daripada tahun Cina, Dayak. Mana artinya Tommy Thomas terlalu obses dan terlalu prejudis hingga melabelkan etnik Melayu tanpa melihat perspektif yang menyeluruh dan luas. Jadi dia kena lihat statistik tahun 2021 bahawa Melayu dan Bumiputera mewakili 69.8%. Etnik India 68% dan etnik Cina 22%, 22.4%. Jadi janganlah memainkan isu-isu yang sebegini.
Setara. Jadi saya pun marah juga. Cuma malam ni tak nak menjeritlah saya sebab saya haraplah agar pihak berkuasa segera menyiasat kenyataan-kenyataan yang dilemparkan oleh Tommy Thomas. Bukan hanya melalui kenyataan politik, bukan hanya apa yang ditulis dalam bukunya. Sebab ini bahaya pada negara kita. Ini terdedah pada dunia luar. Beliau juga mendedahkan kepincangan-kepincangan dalam sektor judisiari. Ini perlu disiasat sepenuhnya. Saudara, sebab itu naib Presiden UMNO, Datuk Seri Khalid Nordin turut menggesa supaya warga kita sayangilah negara kita. Jangan sesekali kita mencetuskan suasana yang tidak harmonis. Saya saban malam mengingatkan, kita adalah warga cinta damai. Kita perlu memastikan keharmonian negara kita. Kita ada rukun negara. Kita ada tata susila. Hormatilah. Jadi jangan hanya kerana politik kita mencetuskan perasaan kurang senang. Dan memanglah sekarang ni ISA tak ada. Tapi pihak berwajib perlu memantau keseluruhannya. Jangan kita izinkan sebarang elemen yang boleh memporak-perandakan negara. Dia kata, tambah lagi menurut Datuk Seri Khalid Nordin, dia kata beliau sangat kesal dan mengecam keras kenyataan Profesor Wong Chin Huat pada 19 September yang menyatakan bahawa ramai rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak yang mengharapkan agar kedua-dua negeri tersebut ditenang keluar dari Malaysia. Ini juga kenyataan yang tak baik. So, saya kira pihak berkuasa harus menyiasat kenyataan bertarikh 19 September. Ini kenyataan daripada Datuk Seri Khalid Nordin. Bukan kenyataan saya, saudara. Jadi, sebarang isu yang cuba dilontarkan bermatlamatkan untuk memecah belahkan keharmonian rakyat, ini wajib dan wajar kita tentang habis-habisan. Politik-politik lah. Jangan sampai kita rakyat berantakan. Itu yang kita harapkan. Saudara? Sebab itu saya melihat sebenarnya ini sekadar pandangan, saya tengok catatan daripada MyKMUNet ada relevannya saudara. Bila ia mengatakan apa terjadi nanti. Seandainya selepas pilihan raya umum nanti, seandainya kerajaan sukar untuk ditadbir apabila kita tak menjadi dominan, apabila negara berada dalam suasana yang tidak menentu, kesan daripada percaturan politik. Bayangkan saudara, kalau bukan Barisan Nasional yang mentadbir, kalaulah saya nampak kalau perikatan ni Parti Keadilan yang mentadbir, yang memerintah, pertama sekali kalau mendengar kenyataan daripada Saudara Fizi, tentulah dia akan memenjarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri sebab dia dah mengeluarkan kenyataan. Kedua, saya nampak mereka akan memenjarakan Dr. Mahathir sebab saya melihat sudah ada perbalahan yang begitu ketara antara pimpinan keadilan dengan Dr. Mahathir. Supaya saya harap mereka kali ini benar-benar memahami isu dan faham siapa Dr. Mahathir. Jangan anda terbelit untuk kali kedua. Sebab itu semalam saya dah kata saya hairan. Bagaimana orang keadilan boleh mempercayai Dr. Mahathir. Saya bukan mahu untuk orang kata mengadu dombakan. Tidak. Tapi seharusnya warga keadilan sekian lama, sejak tahun 1998, mengutarakan maha zalim, maha Fir'aun. Tapi akhirnya dalam pilihan raya umum yang ke-14, pada 2018 dulu, boleh menerima Dr. Mahathir. Malahan mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri. Itu yang membuatkan saya geleng kepala. Akhirnya, harapan rakyat berkecai. Anda juga, saya katakan, berdosa pada rakyat. Rakyat memberi harapan pada Parti Keadilan. Tapi harapan, kepercayaan rakyat dinodai. Itu yang saya katakan saban malam. Sebab itu hari ini saya masih lagi sukar untuk menerima keadaan yang sebegitu. Tapi kalau rakyat terima, terpulang. Tapi saudara, kalau itu berlaku, saya rasalah seandainya keadilan merintah, jadi warga UMNO kena faham. Saya nampak mungkin tak adalah lagi perebutan dalam Parti UMNO. Jawatan Presiden apa semua, orang tak nak lawan dah. Kalau Zahid yang pimpin, Zahid Hamidi lah. Sebab bagi mereka jawatan itu sudah tidak bersifat lukratif. Tidak ada imbuhan. Itu keadaannya saudara. Dan besar kemungkinan UMNO pula cuba diharamkan. Dan yang paling penting, yang paling utama, saya meramalkan jika berlaku satu, maka Barisan Nasional akan berkecai. Sebab saya rasalah, sebab bila beraksi kita waktu pilihan raya dulu tu, kita mempunyai lebih kurang 14
anggota komponen Barisan Nasional. Akhirnya, bila Barisan Nasional ditumbangkan, maka tinggallah empat parti saja, saudara. Lihat sendiri, saya tengok hari ini kenyataan daripada Presiden MIC. Ini Vigneswaran, dia kata kerusi yang ditandingi kali ini lebih sedikit. Saya katakan jangan fikir soal lebih banyak atau sikit. Bertanding dulu. Menangkan. Ini penting. Dan kita yakin kalau ini berlaku, tentulah Ketua Pengarah SPRM berlaku baliklah. Orang macam Latifah Koya dilantik sebagai Ketua Pengarah SPRM. Peguam negara dilantik daripada kumpulan mereka. Ketua Hakim Negara akan berlaku dilantik pula. Ini besar kemungkinan berlakunya penerobosan dalam sistem-sistem yang tak sepatutnya dilakukan. Ini yang kebimbangan yang diutarakan oleh Market Unit. Apakah ini akan berulang? Sebab Presiden was set. Itu keadaan, saudara. Saya melihat juga sebenarnya dah 2 hari dah, semalam, kemarin dulu pun Datuk Lokman mengutarakan apakah ada kebenaran cerita ini. Saya pun tak tahu. Sebab tular dalam media sosial MyTV Online semalam mengatakan bahawa Perikatan Nasional mungkin akan menarik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri. Saya katakan kalau ditarik sokongan itu bila? Apakah mungkin waktu yang amat-amat Perdana Menteri berada di New York? Sebab berita yang saya dapat terima, Perdana Menteri sudah pun berada di New York. Sampai selamat tiba di New York dan akan menghadiri sidang Unggar. Mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua kerajaan. Kabarnya sampai hari Sabtu. Dan saudara, jadi hari ini, Jumaat, Sabtu, mungkin Ahad balik ke dalam luar negara. Tapi kalau dalam tempoh 3 hari ini, kalau ada tarik sokongan, maka sesuatu yang saya tak pasti, macam saya katakan semalam. Kerana kita tidak mempunyai timbalan Perdana Menteri. Yang ada cuma Menteri Kanan. Apa nak jadi? Sebab itu saya haraplah agar teman-teman yang ada dalam Perikatan Nasional, janganlah buat onar. Waktu Perdana Menteri tak ada, itu tak bersikap anak jantan. Nak tarik sokongan, biar Datuk Seri Ismail Sabri balik. Balik nanti kita tangani saya anak jantan. Ini beliau berada di New York, tiba-tiba buat begitu. Memanglah saya terima juga laporan macam-macam lah. Cerita bagaimana rombongan Makcik Kiah melawat New York. Ada pula kawan-kawan senyum-senyum mereka menghantar kiriman kepada saya. Jangan pula yang pergi mengikuti rombongan itu singgah pula dekat 42nd Street. New York ni, saudara, kalau saudara nak tahu, di kota New York, nama tempat itulah 42nd, 42nd Street. Ini tempat yang tahu sajalah. Tempat kemaksiatan para lelaki. Banyak hotel-hotel di situ. Di 42nd Street sama juga dekat Piccadilly. Di Soho kalau di London. Tapi kalau di New York, 42nd Street. Sebab kabarnya yang Perdana Menteri juga membawa rombongan dari kalangan pimpinan UMNO. Ini pun jadi timbul persoalan. Kata ramai, kata tak ramai, kata pergi, kata tak pergi. Mula-mula ada nama Siswa Agung. Katanya Siswa Agung tak pergi, Datuk Ahmad Maslan. Katanya dia ada juga nama Datuk Seri Khalid Nordin pergi. Tapi kabarnya tak pergi. Jadi begitu keadaannya. Saudara, cuma kita harapkan janganlah membazirkan wang negara. Sekarang ini pemergian ke New York bukan murah. Kalau naik private jet, juta-juta ringgit. Ini dalam negara-negara susah. Tambah-tambah lagi sekarang. Ini saudara. Alih-alih Abdul Latif nak tergelak, dia kata bungkus pergi cermin muka tu. Anda bergaduh sama sendiri, saya tak tahulah. Saya mengharapkan saudara, elakkanlah perbalahan. Kita cantuni secara berfakta. Saya menzahirkan keadaannya. Saudara, dan apa yang berlaku di New York kita tak tahu. Saya belum mendapat laporan. Mudah-mudahan adalah teman-teman yang berada dalam rombongan Datuk Seri Perdana Menteri dapat menghantar kiriman apa yang berlaku di New York. Bagaimana ucapan Perdana Menteri dan sebagainya. Cuma kita mengharapkan segala-galanya biarlah telus. Jangan kita menggunakan dana rakyat. Wang kerajaan ini dana rakyat. Hanya untuk kepentingan politik kita. Ini yang paling penting, saudara. Jadi saya mengharapkan
agar jangan diulangi kesilapan masa lampau. Memang dulu zaman Dr. Mahathir dulu lain sebab waktu itu tokoh-tokoh korporat banyak mempunyai jet peribadi. Waktu itu ekonomi okey. Jadi ke mana Perdana Menteri 5-6 jet mengiringi Perdana Menteri. Jadi kalau benda itu mau dilakukan zaman Datuk Ismail Sabri, keadaan tak sesuai. Tambahan sekarang ini pertukaran exchange rate iaitu antara dolar Amerika dengan ringgit Malaysia begitu tinggi. Jadi ini kata pembaziran berlaku kalau digunakan wang kerajaan. Saya mudah-mudahan ini tidak berlaku. Tak tahulah dari mana mereka dapat dana. Sebab kos untuk hotel di New York itu, Kota Raya Manhattan itu saudara, bukan murah. Saya pernah tinggal di New York lebih kurang dalam seminggu saya. Dalam lawatan selama sebulan saya. Tapi waktu saya berada di New York ketika itu, saya ditaja oleh Kementerian Luar Amerika sebagai pemerhati musim pemilihan Presiden Amerika iaitu George Bush melawan Dukakis. Jadi saya tahu banyak benda yang ada di Amerika itu. Ada yang tempat yang seronok, semua tempat saya dah pergi. Tetapi kosnya bukan murah. Amerika bukanlah kota raya yang boleh kita berbelanja dengan murah. Amerika adalah kota raya terlalu mahal. Tambah-tambah lagi, kalau pergi ke Michigan, kalau pergi ke Texas, kalau pergi ke New York itu sendiri. Washington mungkin murah sedikit, tapi mahal Tuhan aja yang tahu. Lebih mahal daripada kota London, saya. Tapi tak tahulah, katanya perginya ramai juga. Cuma jumlah sebenar berapa tak tahu. Yang saya dapat mula-mula kata 15, lepas tu ada tambah lagi 35, kemudian kata lagi 80 orang, lepas tu ada kurang. Saya tak tahu sebab tidak ada kenyataan resmi daripada pejabat Perdana Menteri. Jadi kalau pergi pun, sulit-sulit pun tak elok juga. Ceritakan sebenarnya anggota rombongan. Dan kenapa mereka dibawa sebagai anggota rombongan. Apa keperluan keberadaan mereka untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Berada di kota New York. Kalau sekadar nak dengar ucapan, kita boleh dengar dalam live. TV semua akan menyiarkan. Tapi kalau pergi itu mewakili syarikat, nak adakan perjanjian, memorandum of persepahaman, itu tak apa jugalah. Tapi kalau pergi hanya sekadar mengiringi, saya rasa itu tidak wajar. Saudara, pulanglah. Makhluk kayangan, kebanyakannya ada US dollar mereka. Mereka semakin kaya. Ini kata siapa? Saudara Rosli Rahim. Saya tak tahu. Yang itu saya tak dapat nak mengulas. Cuma saya mengharapkan agar jangan digunakan dana wang kerajaan ataupun dana wang rakyat. Sebab nanti, ya Abang Muhammad, jangan lupa pada 3 hari bulan Oktober akan mengadakan sidang parlimen. Pasti benda ini akan dibangkitkan. Jadi Kementerian Luar, Kementerian Kewangan, mestilah dengan jawapan. Saya yakin perkara ini akan dibangkitkan. Mereka akan bertanya berapa ramai anggota rombongan. Dan di parlimen tak boleh nak tipu. Tentulah pimpinan daripada parti pembangkang juga mereka tahu berapa jumlahnya. Nanti bila terdedah nanti buruknya datang pada UMNO juga. Walaupun kerajaan hari ini adalah kerajaan cantuman antara UMNO, Parti Pribumi, PBM dan Parti PAS. Ini yang menjadi kerunsingan. Tapi orang akan tuduh ini UMNO. Kerana Perdana Menteri datang daripada UMNO. Itu yang sahabat malam saya mengatakan kita harus berhati-hati, saudara. Sebabnya, kita lihat sendiri, ya saudara, bagaimana perbalahan antara Datuk Seri Ismail Sabri dan Tan Sri Muhyiddin nampak gayanya tidak dapat dikendurkan. Sebab itu saya mengatakan ini macam seolah cerita orang kampung dululah. Akhirnya ada yang percaya, ada yang tak percaya. Ada kiriman pada saya, dia kata cerita perbalahan antara Datuk Seri Ismail Sabri dan Muhyiddin ni macam cerita gembala dan orang kampung. Cerita rakyat mengenai seorang budak gembala kambing dan orang kampung diturunkan dari generasi ke generasi. Ianya untuk mendidik kita semua supaya bersikap jujur dengan tidak berbohong. Walaupun mungkin pada awalnya orang mempercayai apa yang kita katakan. Namun, apabila kita sudah terlalu kerap berbohong, akhirnya kita tidak lagi dipercayai walaupun kita berkata benar. Kerana perbalahan yang berlaku antara Datuk Seri Ismail Sabri dan Tan Sri Muhyiddin mula-mulanya disambut dengan pelbagai reaksi oleh rakyat.
ada yang percaya bahawa perbalahan itu benar-benar berlaku. Tapi ramai pula yang meragui, mula ragu. Apakah dengan bahawa itu semua adalah sandiwara politik bagi kedua-dua ahli politik tersebut. Sama ada Datuk Seri Sabri maupun Tan Sri Muhyiddin. Kerana mereka tak boleh nak menyalahkan rakyat untuk berfikiran begitu. Kerana perbalahan yang mungkin benar-benar berlaku dilihat seolah sandiwara politik saja. Saudara, malahan Datuk Seri Sabri pun rakyat dah tengok keadaannya berapa kali beliau berdolak-dalik dalam isu tentang bila nak diadakan pilihan raya umum. Berdalih, tiba-tiba sekarang ni ada perbalahan. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan yang terbaik adalah Yang Amat Perdana Menteri bubarkan Parlimen balik nanti. Memang kita tahu bukan kuasa Perdana Menteri untuk membubarkan, itu kuasa agung. Menghadaplah dengan ke bawah Duli Yang Pertuan Agong, memohon supaya segera diadakan pilihan raya. Sebab keadaan sekarang ni dah nampak jadi tak menentu. Dari segi politik, apakah benar-benar dia berbalah? Apakah benar-benar Tan Sri Muhyiddin menyalahkan Perdana Menteri? Sebab dia juga berada dalam kabinet sebagai pengurusi Majlis Perundingan Pemulihan Negara yang bertaraf menteri. Tiba-tiba terledak cerita, dia kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri gagal dalam mentadbir negara. Sedangkan dia pun gagal. Ini menjadikan polemik politik. Sebab itu semalam Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia mendakwa bahawa pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin melakukan sabotaj. Susulan kenyataannya yang menggambarkan kerajaan campuran pimpinan Perdana Menteri Ismail Yaakob gagal menguruskan ekonomi. Dia kata Tan Sri Muhyiddin selaku pengurusi Majlis Pemulihan Negara sepatutnya mengetahui kenyataan negatifnya itu akan memberi kesan kepada prestasi kerajaan di peringkat antarabangsa. Dan bila dia mengeluarkan kenyataan begitu, kesannya dunia akan melihat ini kita nak memulihkan ekonomi. Jadi tindakan pengurusi, kata Datuk Zahid, tindakan pengurusi Perikatan Nasional menyerang Perdana Menteri juga berbau sabotaj terhadap kerajaan campuran keluarga Malaysia. Jadi bagaimana pelabur asing boleh meyakini Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan apabila pengurusi Majlis Perundingan Negara menyatakan yang buruk tentang kerajaannya sendiri. Itu melalui ciapan yang dihantar kepada saya oleh Presiden UMNO. Jadi kata Datuk Seri Zahid, kemarin Tan Sri Muhyiddin juga bekas Perdana Menteri. Dia menyarankan agar Datuk Seri Ismail Sabri membubarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum yang ke-15. Jika gagal menguruskan ekonomi dan negara dengan baik. Itu kata Tan Sri Muhyiddin. Dalam keadaan begitu, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia pun terfikir, jika Perdana Menteri terus gagal menguruskan ekonomi dan negara dengan baik, maka eloklah pilihan raya diadakan supaya kerajaan baru yang lebih cekap, yang prihatin dan bebas rasuah dapat dipilih oleh rakyat. Beliau mengulas lanjut berkenaan tindakan Tan Sri Muhyiddin yang seolah membuktikan ketidakstabilan pentadbiran kerajaan dan mereka sudah saling tuduh-menuduh. Cuma kita mengatakan ini bukan sandiwara. Begitu juga bila orang bercakap tentang pilihan raya. Banyak pula pemimpin parti pembangkang yang cuba menuduh bahawa nak adakan pilihan raya sekarang ni musim banjir. Apakah mereka lupa bahawa musim banjir ini adakah benar musim banjir? Ini hanya sekadar helah politik. Kerana mungkin berlaku banjir, maka tak boleh adakan pilihan raya. Sedangkan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, SPRM, dia berkuasa. Kalau berlaku banjir, contohnya di Kota Baru. Tempat lain tak ada banjir, maka di tempat lain boleh diadakan pilihan raya. Dan selepas habis tamat musim banjir di Kota Baru, maka barulah adakan pilihan raya di situ. Ini saudara, menurut kenyataan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, dia tidak meramalkan bahawa banjir besar mungkin berlaku hujung November. Tak tepat katanya. Walaupun media meramalkan, mencatatkan dakwaan berlakunya hujan lebat berterusan mulai pertengahan November sehingga mau kena banjir besar. Jadi menurut kata Ketua Pengarahnya, iaitu Saudara Muhammad Helmi Abdullah,
Pihaknya tidak mempunyai kaedah tepat untuk meramalkan banjir lebih awal seperti yang hangat diperkatakan. Getihnya Jabatan Kait Cuaca pun tidak mengatakan akan berlaku banjir. Kenapa harus ada isu banjir? Ini persoalannya dan mereka memberi alasan bahawa banjir ini boleh berlaku, maka tak boleh diadakan pilihan raya. Jadi sampai bila? Tak buat Oktober. Jadi kuartir nanti November. Tak buat November. Anjak pada Disember. Selepas Disember, banjir juga. Jadi bila masanya, saudara? Banjir, saudara, kalau bulan November itu perkara yang belum pasti. Tapi yang pastinya awal tahun, saudara, awal tahun Januari, kalau nak buat diajak lagi, maka anak-anak kita akan menghadapi peperiksaan sijil pelajar Malaysia. Semua sekolah-sekolah akan digunakan. Jadi macam mana nak pakai, nak digunakan sebagai tempat untuk membangun undi? Awal tahun depan, ini paling penting, saudara. Awal tahun depan besar kemungkinan tarif elektrik akan naik. Kerana kesan daripada harga dolar, harga minyak, bahan api dan sebagainya. Dan segala macam barang akan naik awal tahun depan. Ini bukan ramalan saya. Ini ramalan pakar-pakar ekonomi dunia. Inflasi akan meningkat di seluruh dunia. Dan kita akan terkesan. Dan dalam keadaan begitu, dengan kerajaan yang ada pada hari ini, pasti tidak mampu untuk menampung segala subsidi yang diperlukan oleh rakyat. Ya, dalam keadaan sekarang ini kita melihat untuk awal tahun depan, tidak nampak ada petunjuk yang baik untuk ekonomi dunia. Malahan kadar bayaran balik pinjam bank juga akan naik apabila kita meningkatkan lagi OPR. Dalam suasana begitu, nak adakan pilihan raya di saat rakyat tengah mengamuk. Maka jadilah macam-macam pemilihan. Jadi rakyat mengundi bukan dengan keikhlasan. Mereka mengundi dengan amarah. Mereka mengundi dengan emosi. Sebab itu, sebelum hadirnya segala masalah ini, kita memerlukan sebuah kerajaan yang stabil. Kita memerlukan wujudnya sebuah kestabilan politik dan kerajaan yang tidak lagi bertelagah. Hari ini kalau UMNO buat cadangan, kerana Perdana Menteri datang daripada UMNO, PBM mungkin tidak setuju, PAS mungkin tidak setuju. Kalau cadangan datang daripada PBM, UMNO mungkin tidak setuju, PAS tidak setuju. Kalau datang daripada PAS, UMNO tak setuju, PBM tak setuju. Jadi macam lagu, macam mana kita nak menangani masalah ekonomi rakyat? Macam mana kita nak menghadapi kehidupan rakyat? Ini masalah sebenar-benarnya yang UMNO menuntut supaya segera diadakan pilihan raya. UMNO tak ambil pot, tak ambil kisah. Siapa saja yang akan dipilih oleh rakyat, maka UMNO menerima dengan tangan terbuka. Asalkan biarlah kerajaan itu sebuah kerajaan yang mantap, yang benar-benar dipilih oleh rakyat dan kita menyantuni atas keputusan rakyat. Tapi berdasarkan pada pengalaman silam. Tengah hari tadi saya makan tengah hari dengan ada 5-6 orang. Kawan-kawan saya dari keturunan Tionghoa. Mereka juga menzahirkan rasa marah mereka pada DAP. Kerana mereka kata kita dah bagi kuasa pada DAP, tapi akhirnya nak cari makan pun susah. Benar, dia kata sekarang ni tengah hari ni kita boleh makan sedap. Tak sedap mana pun, makan nasi ayam aja pun. Itu yang termampu katanya. Tapi apakah untuk masa depan ada jaminan begini? Sebab sekarang mau cari makan pun susah. Kata mereka. Ini keadaannya. Dan jika berlaku secara zaman Saudara Judge, dia bukan soal pilih ZMAD. Tidak, kita memahukan sebuah kerajaan yang stabil. Jangan kita mewujudkan satu persepsi yang bukan-bukan. UMNO mahu diadakan pilihan raya kerana mahukan wujudnya sebuah kerajaan yang stabil. Itu saja. Tak kisah siapa saja. Asalkan rakyat ditangani. Kalau ditakdirkan UMNO tidak berjaya dalam pilihan kali ini, kita akan menjadi parti pembangkang yang berhemah. Kita tak mahu lagi melihat adanya katak-katak. Sebab kali ini, UMNO akan menurunkan calon-calon daripada mereka kalangan anak muda yang tidak melihat jawatan politik itu untuk mengisi tembuluk mereka semata-mata. Harus dilihat bahawa jawatan dan politik ini adalah sebagai sebuah perjuangan. Ini yang bakal diturunkan oleh UMNO. Parti-parti lain kita tak tahu. Saya pun tak dapat maklumat. Walaupun Parti Keadilan mengatakan mereka akan menurunkan pimpinan-pimpinan muda. Itu mereka. Semua parti kata ada pimpinan muda terpulang.
Bagaimanapun, saudara, kalau mereka yang menyanggah kononnya adanya banjir dan sebagainya, saudara, undang-undang peraturan pilihan raya di bawah Akta 1981 memberi kuasa kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menangguhkan proses pengundian di mana-mana pusat pengundian yang terpaksa ditutup akibat banjir dan dinaiki air. Itu kenyataan daripada Timbalan Pengurusi SPR, Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar. Artinya, katalah dah diumumkan adakan pilihan raya. Hari mengundi 20 hari bulan. Tiba-tiba pada tarikh tersebut berlaku banjir di Segamat misalnya. Maka kawasan Segamat itu boleh dihentikan sementara. Tapi tempat lain boleh di Johor Bahru tak boleh diadakan pilihan raya. Jadi itu maksudnya. Lepas banjir, takkanlah banjir berlarutan sampai sebulan. Ataupun 2 minggu, 3 minggu. Selalunya banjir di negara kita ini, paling lama pun 3-4 hari atau 5 hari boleh susut. Dan waktu itu kita akan menangani kehidupan mereka yang terjejas. Itu saja, saudara. Sebab itu sekarang ni saya dengar pula Parti Muda, Syed Saddiq, kononnya nak merancang untuk mengadakan perhimpunan besar-besaran di hadapan Sogo. Nak mendesak supaya kerajaan tidak mengadakan pilihan raya tahun ini supaya diadakan tahun depan. Adakan pilihan raya tahun depan, kau pun dah ke dalam, Syed Saddiq. Sebab itu pihak polis telah mengeluarkan kenyataan. Polis Raja Malaysia mengeluarkan amaran akan mengambil tindakan tegas seperti mana yang diperuntukkan oleh undang-undang jika himpunan nyawa dulu baru PRU diadakan Sabtu ini. Menurut PDAM setakat ini, pihaknya tidak menerima sebarang notis pemakluman berkaitan himpunan daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia iaitu MUDA mengikut peruntukan undang-undang. Nak buat himpunan kena dapat permit polis atau beritahu polis sekurang-kurang dalam tempoh 10 hari. Mana boleh nak buat Sabtu ni dalam 4-5 hari terus ada begitu. Ini menyanggah dari segi perundangan yang diizinkan. Jadi pimpinan anak-anak muda berhati-hati. Kalau anda turun pada hari Sabtu ini, maka anda boleh dianggap menyalahi akta perhimpunan. Memang dibenarkan tetapi mesti tempohnya 10 hari. Itu keadaannya, saudara. Jadi walaupun Parti Muda kata nak buat himpunan, nak minta supaya Perdana Menteri tidak meneruskan hasrat untuk meneruskan pilihan raya pada tahun ini. Jadi nak buat tahun depan, kau pun dah ke dalam. Saya pun tak faham. Semua ini mereka menjadikan sebagai polemik politik. Isu banjir hari ini sudah dijadikan polemik politik yang nak menggambarkan seolah-olah orang UMNO ni tak prihatin pada kehidupan rakyat. Sedangkan setiap kali banjir, warga UMNO lah lebih ke depan dulu. Pemuda UMNO, puteri UMNO, wanita UMNO lah yang terlebih dahulu sampai ke tempat untuk menghulur bantuan dan sebagainya. Kerana kita menangani masalah bencana yang dialami oleh warga kita. Soal pilihan raya ni saya rasakan, saya amat mengharapkan agar Yang Berhormat Perdana Menteri balik nanti hari Ahad, hari Isnin menghadap tuanku, teruskanlah. Kalau nak ditunggu lagi, tanggal 3 lewat sampai 7 hari bulan dan sebagainya, saya khawatir sesuatu akan berlaku. Mungkin, kalau saya ingat malam besok kita mengulas tentang apa yang nak berlaku pada tanggal 3 Oktober. Di mana Parlimen akan bersidang, dapatan saya apa yang sedang dilakukan atau direncanakan oleh pimpinan daripada parti-parti pembangkang. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.